Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah di luar sana, walaupun di mana saja berada. Di mana saja. Di pelosok dunia orang kata. Walaupun di mana saja anak-anak berada, cucu-cucu berada, Mak Jah mendoakan anak-anak Mak Jah di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Masya Allah anak-anak. Diam tak diam kita dari bulan ke bulan, minggu ke minggu dah berlalu. Berlalu dah hari raya kan. Dah berlalu bulan Ramadan. Jadi Mak Jah ingin memohon maaf pada anak-anak semua kan. Sekiranya ialah ada apa-apa yang anak-anak tersinggung dengan Mak Jah, tutur kata Mak Jah ni, maafkan Mak Jah. Maafkan Mak Jah juga kerana mengambil masa anak-anak. Tapi yang lebih penting, Mak Jah ucapkan terima kasih kerana anak-anak sudi menyokong Mak Jah, tak henti-henti bertanya khabar, mendoakan Mak Jah sekeluarga. Mak Jah baca komen-komen tu, Mak Jah tersentuh kerana anak-anak Mak Jah di luar sana begitu menyayangi Mak Jah. Jadi itulah dia. Sebab itulah Mak Jah sentiasa, insya-Allah, orang kata kalau sehat, Mak Jah tetap ingin bercerita dengan anak-anak dari minggu ke minggu. Kerana apa? Kerana Mak Jah tahu anak-anak di luar sana ada yang orang kata ternanti-nanti seronok bersama-sama dengan Mak Jah kan. Cerita yang pertama ni, dia tak sebut nama dia apa. Dia seorang pemuda ni, dia kerja di kedai sebanika. Kedai runcit lah macam tu, 24 jam. Jadi kejadian ni berlaku pada waktu malam. Mestilah waktu malam kan anak-anak. Kalau cerita seram memanglah kena suasana malam. Jadi pada malam tu anak-anak kan nak dijadikan cerita, hujan punyalah lebat. Hujan lebat biasalah anak-anak kan. Hujan lebat sangat. Dia pun dia tahulah pemuda ni bila hujan lebat memang tak ada orang lah. Kebetulan pada malam tu dia seorang aja yang kerja. Kebetulan mungkin ada kawan lagi MC ke apa ke, dia seorang. Jadi kan lepas tu bila hujan lebat dia dah tahu dah ini mesti tak ada customer ni, dia kata. Jadi dia pun tutuplah kunci pintu utama tu kan, yang ada gelas tu, pintu yang ada kaca tu, dia pun kunci, dia letak locik. Jadi kalau siapa nak datang ke kedai tu, bila tolak dia ada bunyi. Loceng tu bunyi. Jadi dia tahulah dia bunyi tu. Jadi si budak pemuda ni dia ni budak yang rajin. Jadi dia tak nak masa berlalu macam tu. Dia banyak kerja, dia pergi ke belakang. Biasa kan anak-anak kalau dekat kedai-kedai runcit macam ni, dia ada belakang dia ada tempat stok. Jadi dia buat kira-kira stok dekat belakang. Maklumlah dia seorang, dia nak habiskan kerja dia. Jadi dia pun biarlah dekat luar tu, dia dah kunci apa semua, memang tak ada orang. Dia check, dia pun pergi belakang buat kerja. Dia buat kerja, kira stok. Yalah, dia itu pun salah satu kerja dia kan. Kira stok dah 40 minit. Diam aja, tak ada bunyi loceng, tak ada apa.
Lah, tak ada orang juga ni, dia kata. Jadi dia pun buat kerja selama 40 minit anak-anak kan. Dia pun macam dia pun ada penat agaknya, dia pun bangun, dia pun pergi cek kat depan. Dia cek dekat row kaunter semua-semua tu, barang-barang semua dia cek lah. Dia tengok ke depan, hujan dah mula nak berhenti lah. Dia pun tengok, tak ada orang, dia kata. Memang tak ada orang. Lepas tu dia pun tengok kiri kanan semua kan, tak ada orang. Lepas tu dia pun pergi ke kaunter yang cashier tu kan. Dia pun tengok dekat situ apa semua. Dia pun nak masuk balik, nak kemas-kemaskan kerja dia dekat store tu. Jadi dia pun dah kemas kaunter cashier tu. Dia pun pusing. Dia pun pusing nak masuk ke dalam store. Bila dia pusing anak-anak, dia ternampak tau. Dalam kedai tu, dia macam ginilah kita kemas. Kita perasan, ada orang. Dia perasan ada orang dekat dalam kedai tu anak-anak. Jadi kan dia nampak kepala je. Yalah sebab mungkin orang tu jauh, dia nampak kepala. Jadi dia pun dia nampak ini macam kepala orang kan. Dia nampak ada orang. Jadi dia pun tengok, memang betul orang. Jadi dia pun panggil, halo, miss, macam tu lah dia panggil lebih kurang kan. Assalamualaikum, cik. Dia panggil lah sebab dia nampak ada orang, ada kepala. Diam, tak ada respon apa-apa. Tapi budak ni macam tak apalah, dia kata kalau tak ada respon ni tak apalah. Dia pun malah nak layan. Tapi dia fikir tau, dia muskil tau dalam hati dia. Macam mana orang ni boleh masuk? Pintu berkunci, hari hujan, macam mana dia boleh masuk kan? Dia pun macam tak apalah. Dia tak hiraukanlah keadaan tu. Dia pun cepat-cepat pergi ke store belakang tu. Dia nak kemaskan barang-barang yang dia dah buat store tu. Dia nak sambung, dia nak duduk ke depan lah. Lepas tu dia pun pergi masuk belakang. Dia kemas-kemaskan barang-barang dia yang dekat dalam store tu. Dia pun pergi ke depan balik. Dia pun pergi dekat kaunter tu kan. Kaunter cashier tu, dia ambil kunci. Dia buka lah kedai tu. Mungkin hujan pun dah kurang kan. Jadi dia pun bila dia buka kedai semua, dia dah buka. Dia pun macam muskil tau. Siapa ni? Dia kata macam mana dia boleh masuk? Pasal dia dah check pintu tu. Pintu memang berkunci. Tak logik. Sebab tadi sebelum dia nak masuk store, dia dah check memang tak ada orang. Jadi dia pun macam tak apalah. Dia pun tak nak layan sangat pemikiran negatif. Dia pun pergi ambil telefon dia. Dia call kawan dia. Sebab dia pun dah macam hati dia berdebar-debar kan anak-anak. Maklumlah dah pukul 2, pukul 3 pagi. Dia call kawan dia. Kau tidur lagi ke? Kau dah tidur ke apa? Dia macam tu lah dia call. Dalam masa dia tengah cakap dengan kawan dia tu, dia nampak anak-anak. Dia nampak benda tu, lembaga tu adalah lembaga menyerupai perempuan. Lembaga tu lah, lembaga macam menyerupai perempuan tu berlalu pergi keluar daripada kedai tu anak-anak. Dia bukannya berjalan macam manusia kan. Dia macam ni. Dia pergi keluar, anak-anak dia balik lah. Dia keluar daripada kedai tu. Budak ni macam tergamam lah anak-anak. Dia macam, itulah dia yang aku nampak tadi ku. Macam tu lah kan. Memang hantulah. Pasal apa? Kalau manusia tak ada jalan macam tu kan. Macam tu je kan. Dia punya panik. Dia tak tahu nak cakap lah kan. Dia pun tengah bercakap dengan kawan dia. Dia ceritalah kejadian tu. Memang itulah kejadian yang paling menakutkan bagi budak tu. Pada malam itu. Sebenarnya diorang ni banyak je kejadian yang menakutkan. Tapi itu salah satunya. Dulu masa sebelum Mak Jah duduk dekat Ipoh lah kan. Mak Jah duduk di area-area Bukit Antarabangsa. Tempat tu boleh tahan anak-anak. Bukan boleh tahan apa, boleh tahan mistiknya, kerasnya. Dia orang kata angker. Memang pasal apa, dulu masa Mak Jah duduk sana dulu tak ramai orang. Jadi
situ memang ada lah kedai boneka orang panggil kan. Kedai dia di atas bukit tau anak-anak. Dia di atas bukit. Dia ni kedai itulah. Kedai boneka tu dia 24 jam. Jadi Mak Jah ni selalulah beli barang-barang dekat situ. Ada satu kali tu Mak Jah pergi, Mak Jah memang dia macam staff dia orang ni selalu sangat bertukar. Jadi Mak Jah memang adalah 2-3 orang yang Mak Jah kenal. Kawan-kawan lah, kira Mak Jah selalulah bila masuk tu tanya khabar kan. Cakap hari tu nampak satu budak kan, budak baru, budak perempuan. Lepas tu tanya mana pergi budak tu. Dah berhenti dah, dia kata. Cakap kenapa? Kawasan tu memang keras anak-anak sebab dia atas bukit. Mak Jah duduk tak jauh daripada situ. Dah berhenti dah. Cakap kenapa dia berhenti? Malam yang sebelum tu lah dia kena ganggu, dia kata. Cakap dia kena ganggu apa? Tanyalah. Budak tu nak jadikan cerita, dia macam baru berapa minggu kerja kan. Dia kena ganggu macam mana tu anak-anak? Dia kena ganggu dekat tepi kedai tu. Dia ada orang budak jual burger juga. Kan. Tapi budak jual burger ni kalau dia macam tak ada customer, kalau pukul 12, pukul 1 dia dah tutup kedai dah anak-anak. Sebab kalau tak ramai orang lalu lalang kat situ kan, dia tutup. Jadi tambah pula kalau hujan ke apa, dia lagi cepat tutup. Pada nak jadikan cerita, dia kata malam yang 2-3 hari yang sebelum tu, dia kedai burger tu dah tutup. Jadi dia kata bila kedai burger tu tutup, tak ada orang lah. Kebetulan budak perempuan ni, dia ni bukanlah kerja seorang pada masa tu. Adalah manager dia kan. Jadi tapi manager dia ni dekat belakang. Jadi dia kata dia ni dekat depan. Dia orang ceritalah dengan Mak Jah. Bila dia dekat depan dalam pukul 2, pukul 3 macam tu, dia tengah duduk dekat cashier. Anak-anak tahu dia nampak apa? Dia nampak, tak tahulah Mak Jah nak cakap apa, tapi perempuan rambut panjang, pakai macam, iyalah pakaian putih tu, yang pakaian putih Pontianak lah agak ni kan. Tapi dia berjalan anak-anak, dia macam ni kan. Iyalah kedai boneka dia tingkap dia kaca kan. Jadi of course lah kita nampak siapa yang lalu. Dia nampak lembaga macam Pontianak rambut panjang tu, pakaian putih tapi macam lusuh-lusuh tu, berjalan anak-anak daripada sini nak pergi ke sana. Dia betul-betul terpandang macam tu. Panik dia sampai orang kata sampai nak pitam, nak pingsan. Dia yang terjumpa. Dia dah lah baru kerja. Jadi lepas tu dia memang takut gila. Dia orang kata dia memang bergigil-gigil. Dia pun berhenti. Dia pun minta dekat manager dia. Dia tak nak lagi kerja situ. Tapi Mak Jah kata budak-budak lain tu pun pernah kena. Tapi dia kena ganggu yang lain-lain lah kan. Bukanlah kena gangguan yang sama. Tapi dia orang ni memang kuat semangat. Tapi budak perempuan yang baru kerja tu, dia tak kuat semangat. Budak baru habis belajar, dia berhenti, dia tak nak kerja situ. Tempat tu memang selalu ada gangguan. Kerana apa? Kerana dia atas bukit, dia cerun. Lepas tu ni kedai. Tapi sekarang ni mungkin orang dah ramai. Jadi mungkin sekarang ni tak ada gangguan sangat. Sebab dulu memang tak ramai. 2-3 orang aja. Sebab hutan kawasan tu. Jadi itulah dianya. Cerita kita yang pertama. Yang cerita lagi seorang ni, dia ni pemandu lori. Okey, dia dah 10 tahun dah bawa lori. Biasalah abang lori ni kan. Dia ni hati dia kental. Dia ni orang yang bukannya orang penakut sangat lah. Orang bawa lori ni selalunya dia berani kan. Dia dah 10 tahun bawa lori. Jadi kita panggil dia Abang Yusof lah. Tapi itu bukan nama betul, nama samaran. Jadi dia ni nak dijadikan cerita. Memang dia hari-hari lah bawa lori hantar barang ke dari sana ke sini, dari sini ke sana, macam tu. Jadi nak jadikan cerita, pada suatu hari ni dia ni terpaksa hantar barang ke Penang. Dia terpaksa hantar barang ke Penang. Kalau tak silap Mak Jah daripada Kelang. Lebih kurang macam tu lah. Jadi dia ni
tahulah kalau Kelang tu area-area satu utara, satu selatan lah kan. Nak pergi ke Penang. Jadi dia ni pula Abang Usup ni, kita dia orang panggil lah dia Abang Usup lah kan. Abang Usup ni tadi, dia ni pula kalau dia bawa lori ni, dia ni suka ikut jalan lama. Tak tahu kenapa, sebab apa, dia bosan. Kalau ikut highway, memang banyak orang bosan highway sebab tak ada apa-apa kan. Tengok highway jalan. Tapi kalau jalan lama ni, dia macam-macam ada. Kadang-kadang tepi-tepi jalan ada orang jual jagung kan, jual mangga, jual durian. Jadi dia suka jalan macam tu. Kerana jalan lama ni dia ada gerai makan tepi-tepi tu kadang. Kalau disinggah kan, nak minum kopi ke apa ke. Jadi nak dijadikan cerita, dia terpaksa ambil barang ni dan hantar ke Penang. Kebetulan masa dia hantar tu, dia pun ikut jalan lama. Kebetulan dah malam. Dah malam lah. Tapi tak adalah malam sampai pukul 2, pukul 3 pagi. Jadi kalau dia ikut jalan lama, dia akan lalu mana tahu? Dia akan lalu Sabak Bernam. Mak Jah selalu kalau pergi syuting area-area situlah. Kalau ikut jalan lama kan, dia akan lalu Sabak Bernam, Tanjung Karang, Teluk Intan. Lepas Teluk Intan tu dia masuk ke Parit. Parit ke Manong. Gitu kan. Parit Manong. Macam tu lah. Lepas tu dia pun lalu jalan tu, bawa seperti biasa, bawa lori dia kan. Dia hiburkan hati dia, pandang kiri kanan, dia pun dah lapar lah. Hari tak ada lewat sangat, dia kata. Mungkin dalam pukul 8 lebih pukul 9 macam tu lah. Tapi dia pergi ikut jalan. Lepas tu dia nampak dia pun lapar. Jadi dia bila dah lapar, dia tengok dia tengah bawa lori tu, dia pun nampak satu gerai ni, dia kata. Dia ada gerai lain-lain tapi dia berkenan gerai ni, dia kata. Gerai ni di antara Parit Manong. Dekat area situ, dia kata. Dia nampak satu gerai ni, dia jual, dia lain pesen sikit. Dia jual kuih-muih, barangan yang goreng-goreng. Jadi dia pun berhenti lori dia. Dia pun pergi order. Dia order lah dekat orang tu, dekat gerai tu. Kedai makan lah lebih kurang macam tu. Dia bukan gerai pun, dia macam kedai makan. Dia order mi goreng 2. Okey, dia order mi goreng. Dia pun bawa lah masuk ke dalam lori dia. Dia sebelum dia jalan tu agaknya, dia makanlah dulu. Dia makan dulu. Tapi dia order 2 tau. Satu lagi mungkin disimpan. Kalau sekarang udah dekat-dekat Penang sekarang, kalau dia lapar dia makan. Tapi satu dia makan sebab dia dah lapar kan dalam lori dia. Lepas tu dia pun bawa lori. Memang sedap lah, dia dah makan kan. Dia pun dah kenyang lah perut dia. Dia pun bawa lori dia. Tiba-tiba dia nak buang air kecil. Jadi sebelum dia masuk highway, sebelum dia akan lalu ke Jakak Jering semua kan, dia ada satu stesen minyak. Sebelum dekat masuk highway tu, dia ada stesen minyak. So dia pun nak pergi beli air dululah. Perut pun dah kenyang macam tu kan. Jadi tadi dia beli mi goreng, dia tak ada duit kecil tau. Dia ada RM50 aja. Dalam dompet dia. So masa tu dia tak bawa dompet dia tinggal dalam lori dia. Masa tu dia tak ada duit kecil, dia bagi duit RM50 dekat toki kedai tu. Lepas tu toki kedai tu bagi balance balik. Jadi dia pun masa dia nak pergi ke bilik air tu, dia pun seluklah poket dia. Dia nak simpan duit dia balik ke dalam dompet. Dia seluk poket. Apa lain aja dalam poket ni kan? Sebab kita tahu kan, duit rasa lain, benda lain rasa lain kan. Dia macam seluk-seluk, apa ni? Ini bukan rasa duit ni, dia bukan rasa kertas. Dia pun gagau-gagau benda tu dikeluarkan. Masya Allah, anak-anak. Tahu apa ada dalam poket dia? 4 helai daun kering, anak-anak. Dah mula meremang. Abang Usup dah mula meremang. Bukan kata Abang Usup, Mak Jah pun dah mula meremang kan. Jadi dia pun dah meremang. Dia dah mula kenapa ni? Dia dah tak sedap hati. Dia dah teringat mi goreng.
Nasib dia beli 2. Dia teringat mi goreng. Ada lagi satu yang dalam lori ni. Jadi dia pun tak sedap hati. Sebelum dia pergi bilik air ni, dia cek dulu mi goreng yang lagi satu tu. Masya Allah, anak-anak. Dia pun buka cepat-cepat. Tahu apa di dalamnya, anak-anak? Mi goreng tu bukan mi goreng, anak-anak. Mi goreng tu tanah, cacing dengan ulat. Mi goreng bukan, anak-anak. Bukan mi goreng. Benda lain. Jadi Abang Usop ni dah panik lah. Dia lawyer lah, anak-anak. Sebab tadi dia ingat dia dah makan satu. Sedap ya amat-amat. Dia dah meloya ni. Dia pun cepat-cepat berlari ke bilik air. Muntah, anak-anak. Muntah memang betul lah. Yang keluar benda-benda tu lah. Tanah, cacing, ulat. Nak muntah lawyer dia. Masya Allah. Masya Allah. Dia tak boleh buat apa-apa lah kan. Dia pun panik lah. Memang betul lah. Dia tak tahu ke mana arah tuju dia yang masa dia beli tu. Masya Allah, dia pun okey, habislah cerita masa tu. Jadi dia tak puas hati, anak-anak. Bang Usop ni dia bukan jenis orang takut-takut. Dia orang bawa lori, orang kental kan. Lepas tu besok hari yang lain tu dia memang orang kata dapat trip lalu kat jalan tu. Dia pergi lalu dekat jalan tu, anak-anak. Jalan yang dia lalu semalam tu. Tapi pada masa tu dia lalu siang. Dia nak tengok apa sebenarnya. Dia ingat jalan tu. Dia lalu waktu siang. Masa tu dalam pukul kedua, ketiga macam tu dia tengok tempat tu. Dia tengok tempat tu apa, anak-anak. Tempat yang dia nampak gerai kedai makan tu yang jual kuih muih, barang-barang goreng-goreng semua tu adalah tanah perkuburan, anak-anak. Tanah perkuburan. Jadi dia pun mengucap panjang lah dia. Lepas tu dia pun macam berhenti kat situ. Dia pun borak-borak dengan orang-orang kampung kat situ. Dia kata, hari tu saya baru kena dekat sini. Dia kata, dekat sini ada gerai rupa-rupanya tanah dengan cacing. Orang kampung kat situ. Tak adalah ramai sangat orang kampung, tapi memang ada rumah-rumah jugalah jauh-jauh ke dalam. Orang-orang kampung situ kata, tak heran lah bang, diorang kata memang kejadian dah biasa berlaku dekat situ. Banyak kali orang berlaku dekat situ. Tapi Mak Jah tak tahu. Mak Jah selalu lalu kawasan tu. Parit Manung tu, tapi tak tahu yang area yang mana, tak tahu. InsyaAllah kalau lain kali ni Mak Jah pergi syuting, Mak Jah nak tengok jalan mana tu agaknya kan. Tapi itulah dianya kan, anak-anak kan. Mak Jah nak bagi tahu dalam hidup kita ni, anak-anak, semua benda boleh berlaku. Jangan kita ingat benda tu mustahil. Tidak ada yang mustahil. Semua benda boleh berlaku dengan izin Allah. Sebab itulah, anak-anak, Mak Jah selalu pesan dekat anak-anak, dalam dunia ni jangan kita leka, anak-anak. Jangan leka, kerana ada yang memerhatikan kita setiap masa.